Macam mana Ustaz? Kita anak-anak kecil Ustaz. Anak-anak umur sekolah rendah, macam mana cara kita sebagai ibu bapa, khususnya ni anak-anak banyak duduk di rumah. Kalau belajar online tu beriman pada malaikat, yang ngapalah apa nama malaikat. Jadi peranan kita sebagai ibu bapa, macam mana cara kita nak tanam bab beriman pada malaikat ni pada anak-anak Ustaz? Kita berjaya menanamkan ketakutan pada anak kita untuk percaya pada hantu dan jin. Amat berjaya kita kata ada hantu. Sampai kecerah dia percaya ada hantu, sehingga nak naik tangga atas pun takut. Bila nak tanam bab beriman pada. Jadi perkara-perkara itu sebenarnya itulah dia jawapan kepada bagaimana cara kita nak ajar beriman pada malaikat. Cuma masalahnya kita duk ajar benda buruk dulu pada anak kita berbanding benda baik. Bila benda buruk dulu diajar Tuan Syed, kita perlu mengambil masa untuk bersihkan dulu benda buruk tadi. Dan benda kain putih kena kotor dulu sebelum kita corakkan dia dengan corak yang indah. Jadi bila dah kotorkan dia, nak bersih susah nak biar nak dapat putih balik tu. Untuk kita corakkan dengan warna-warna keimanan, warna-warna ketaatan pada Allah. Dia hitam sebelum itu dengan perkara khurafat dan juga ketakutan. Sebab itu anak ni sampai ke besar kita Tuan Syed duk cerita takut hantu lagi. Ya. Takut walaupun tempat tu kosong, dia rasa macam penuh, rasa macam banyak makhluk lain. Sehingga dia cukup berhati-hati. Kumat kamik dia baca Quran, takut-takut kena gangguan. Ni ada penunggu, ni tempat ni keras dan sebagainya. Jadi kita perlu, ya sebab itu Allah ajar kita. Kita ni tak boleh ubah hati manusia. Tapi kita buat apa yang kita boleh buat, selebihnya serah pada Allah. Kita baiki balik maklumat ilmu kita kepada anak-anak kita. Wahai anakku, Allah mencipta malaikat untuk jaga kita. Kiri kanan ada malaikat mencatat amalan. Mak, ayah mungkin tak selalu bersama Halung atau Angah. Tapi malaikat ini dia selalu bersama Halung Angah. Kalau Angah buat baik, maka ditulis. Kalau Angah buat benda yang silap, maka ditulis. Kalau Angah membiarkannya, nanti akan ada hukuman, akan ada balasan. Itu di dunia, belum lagi di akhirat. Maka ingat pesan mak ayah ni. Ingat pesan mak, ingat pesan ayah. Malaikat itu sentiasa bersama dengan kita. Kalau sekiranya Alung takut ke hantu, bila Alung menyebut nama Allah, Allah hantar malaikat biar lawan hantu. Umpama kita cakap dengan anak-anak, bila keluar je rasa-rasa anak-anak menunggu mana Ultraman-nya. Pasti dia menunggu. Keluar cakap Ultraman, mana Ultraman. Begitu anak-anak kita, walaupun dia mungkin dikejutkan dengan ketakutan, tetapi dia ada harapan dengan keamanan. Saya katakan kalau anak-anak kita nampak rasa-rasa, dia percaya akan keluar Ultraman, cepat atau lambat. Dan Ultraman ini akan menang. Walaupun berkelip, Ultraman ada bateri, rasa-rasa tu tak ada bateri. Ultraman klik, tapi dia percaya sebelum dia padam, dia akan menang. Dan cara anak-anak, ada malaikat yang Allah hantar bagi menyelamatkan kamu menghadapi keadaan-keadaan ini. Dengan cara apa? Berzikir pada Allah, Allah hantar malaikat. Dengan cara apa? Dengan cara doa kepada Allah. Nasihat Allah turunkan tentera bernama malaikat. Demikian Allah tenangkan orang beriman. Bila Allah mengatakan, ingat tak dulu kamu lemah dan hina. Lalu Allah Ta'ala hantar kamu malaikat. Pada Allah boleh kata, dan aku tolong kamu. Tapi kenapa Allah kata, aku hantar malaikat? Sebab macam jiwa kita Tuan Syed tenang dengan sebab. Kalau sekiranya Tuan Syed lapar, kalau tak apa, nanti Allah kenyangkan kita. Betul dah, kita yakin kita. Tapi kita macam gelisah lagi sebabnya, sebab. Nampak biryani kami depan. Ya dah tu. Kenyang nanti kita. Dah on the way. Ya. Jadi, kita ajar anak-anak kita bahawa ada makhluk yang hebat yang Allah ciptakan. Dengan segala rupa yang hebat. Bentuk yang besar, yang gagah, yang kuat. Yang dia datang kepada orang beriman dengan wajah tersenyum, gembira, girang. Dia datang dengan wajah yang paling cantik dan paling menawan. Dia akan membantu setiap orang yang menyebut nama Tuhan, yang sentiasa tenang dengan janji Tuhannya. Maka malaikat ni ada bersama. Kita kena banyak cakap. Sebab selama ni pun yang dia percaya sebab kita cakap dah. Cakap. Wa inna minal bayan la sihra. Penjelasan yang baik itu adalah sihir yang akan menakluk jiwa anak-anak kita. Jadi, cakap selalu tentang malaikat.
Kadang-kadang tuan Syed kita bahasa banyak dengan anak-anak tapi duk cerita pengalaman abah dengan hantu. Abah dulu penakut, duk cerita macam tu. Padahal kita cerita macam mana Allah beri abah ni banyak kali malaikat tolong abah. Ni kita banyak kali abah kena sakat dia hantu. Malaikat tolong abah. Bila abah accident, malaikat pun bangunkan abah, tak kena langgar. Mana abah baca doa, abah hampir nak jatuh gaung. Allah hantar malaikat, tak jadi jatuh gaung, naik balik. Semua cerita-cerita, kita kalau macam saya katakan tadi tuan saya, kita kalau cerita bab hantu ni, kita praktikal tu pada diri kita. Sebab tu anak kita percaya, kalau orang Terengganu kata percaya meruk lah. Percaya sampai dalam perut. Meruk ni kalau orang mengairkan, dia makan umpan tu sampai ke dalam. Bukan bibir-bibir ni, sampai meruk. Maknanya kalau kita senggah, kita tarik, mati dia. Bukan rabik mulut, mati. Maka kita cerita pengalaman kita, bagaimana malaikat-malaikat dalam perjalanan hidup kita, macam mana? Abah hafal Quran, dimudahkan. Abah kalau tidur, malaikat gerak abah bangun. Bangun. Ya, benda tu memang ada waris daripada kata-kata sahabat, bukan kata-kata Nabi SAW sebelum itu, bukan kata-kata ulama. Sehingga kata Imran bin Hussein, tunggu sekejap, nanti malaikat datang beri salam. Tunggu. Akhirnya mereka tunggu, malaikat datang, Assalamualaikum. Ya, malaikat beri salam. Jadi, kita kena cerita kewujudan malaikat secara praktikal dalam kehidupan kita. Abah bila naik kereta, Abah baca doa. Maka Allah jadikan malaikat-malaikat jaga Abah. Sebab tu Alhamdulillah walaupun Abah bawa kereta laju, selamat. Malaikat jaga daripada segala kecelakaan. Dan bila Abah lupa, maka syaitan jadikan Abah ni nampak jalan satu, nampak dua. Akhirnya Abah jatuh dalam gaung sebab lupa baca doa. Jadi benda-benda itu praktikal. Bukan kita cerita otak, itu memang praktikal. Itu memang disebut dalam hadis-hadis yang banyak bagaimana Allah menghantar malaikat bagi menjaga. Bukan bila kita sebut di antara malaikat yang ada disebut Malakul Arham, malaikat penjaga rahim. Dia sebut dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyatakan, Innallaha wakkala lirrahim malakan. Allah mewakilkan kepada rahim wanita itu seorang malaikat. Malaikat ini sentiasa berkata, Ya Rabbi nutfatan. Wahai Tuhan, sekarang air mani sudah masuk. Ya Rabbi alaqatan. Wahai Tuhan, sekarang sudah segumpal darah. Ya Rabbi mudghatan. Ya Allah, sekarang sudah menjadi segumpal daging. Unsa. Lalu malaikat ni kata lagi, fa idza arada an yakhdiya khalqahu. Bila Allah nak sempurnakan ciptaannya, malaikat berkata, Adzakarun am unsa, ya Allah, ni bayi ni lelaki ke perempuan? Asyaqiyun am sa'id, ni orang baik ke orang jahat? Kemudian malaikat ini, famar rizqu wal ajal, ya Allah, apa rezeki dia? Apa ajal dia? Fayuktabu fi batni ummihi. Maka malaikat ni pun catat pada catatan di perut ibunya. Rupanya Tuan Syed, dalam perut mak kita, dalam perut isteri kita, ada malaikat. Ya Allah. Yang akan mencatat, ada catatan dalam perut. Orang ni lelaki ke perempuan? Baik ke tak baik? Rezeki dia banyak mana? Ajalnya bila? Sudah dicatat dan sudah ditulis. Bayangkan tak ada saintis tahu apa yang ada dalam perut. Mereka cuma bila buat kita katakan ultrasound, cuma nampak baby. Lelaki perempuan belum nampak. Tunggulah dulu. Okey, lelaki berat berapa kilo, sekian kilo berat berdasarkan teknologi ultrasound tadi. Ni berat dia Cik Mat lebih kurang 1.3 kilo contoh. Ni due date dia 11/11 tahun 2021 sebagai contoh. Tapi apakah dia tahu rezeki dia macam mana? Doktor cuba tengok-tengok rezeki dia banyak mana ada. Mana saya tahu. Saya tahu bil bayar awak, saya tahu bilnya. Bilnya 8,000. Itu rezeki saya, doktor. Tapi tak, bagaimana kalau cerita ini kita ceritakan berdasarkan hadis Nabi SAW, malaikat ada jaga daripada perut ibu lagi ni. Kan itu kita tanya kepada anak kita, ketika mana seorang baby berada dalam perut, siapa jaga dia? Dengan gelak, makan dia macam mana, mulut dia tak boleh buka lagi, gigi dia tak ada. Allah jaga. Ya, macam mana Allah jaga? Bila kita sebut Allah tolong, orang akan tanya macam mana? Orang tak akan full stop, Allah tolong full stop.
Allah tolong macam mana Allah tolong? Dengan turunkan hujan, dengan bagi rezeki, dengan jadi kawan kasih belas, kesian. Maka Allah tolong dengan malaikat yang jaga. Bayangkan haiman ini dijaga sampai lengkap sempurna. Sedangkan haiman itu tak kuat duduk dalam rahim, seekor. Kemudian jadi segumpal darah. Pun kalau kita lasak-lasak gugur darah tu, segumpal daging yang tergantung pada rahim. Akhirnya, daripada daging tadi, dibentuk tulang dalamnya. Bukan tulang tu ambil dari luar, masuk dalam. Daripada daging tadi. Tulang kita daripada daging. Dibentuk tulang kita. Bentuk fizikal sempurna. Mata, telinga, tangan dan kaki kita. Lalu malaikat tulis pula rezeki kita, ajal kita. Ajaib. Begitu Allah hantar malaikat menjaga kandungan. Jadi anak-anak kita terfikir, lama. Kita pun tak terfikir siapa jaga kita dalam perut tu dulu. Sehingga tempat sekecil itu selesa bagi anak. Amat selesa. Tak adalah duduk menjerit-jerit dalam perut. Dalam keluar ni dah tak selesa ni. Bila keluar tak selesa ni. Bilik besar pun tak selesa lagi duduk. Dulu dalam perut selesa sebab apa? Malaikat jaga. Jadi di situ kita bawa anak-anak mengembara ke alam malaikat. Wallahualam.